Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah masjid dan surau diberi kebenaran yang lebih luas untuk menerima para jemaah, maka sekarang menjadi tugas kita untuk berusaha untuk hadir dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya sesungguhnya yang boleh hadir memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah. Ya, masjid Allah, masjid Allah, rumah Allah. Tidak semestinya Masjidil Haram. Karena Allah Taala sebut dalam ayat ni, kataan dia jamak, plural, masjid Allah. Masjid, masajid, masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang boleh memakmurkan ini adalah orang yang mempunyai beberapa sifat. Sifat yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, keimanan yang kuat. Jadi kita harap kita masuk dalam golongan inilah. Pasal kita boleh hadir semayang subuh, boleh hadir semayang berjamaah, boleh hadir semayang Jumaat dan sebagainya, dan lebih-lebih lagi hadir pada waktu solat subuh ni. Kerana antara solat yang paling berat ialah solat subuh secara berjamaah. Ya, jadi tanda orang munafik ni, dia skip dua solat subuh dengan solat isyak. Ya, tanda orang munafik. Pasal apa? Pasal ialah satu suasana berat. Yang kedua, orang munafik ni dia sembunyikan. Jadi zaman Nabi itu gelap gelita, isyak tu tak apa nampak orang dah. Jadi kalau tak hadir semayang pun tak apa, orang tak kenal. Subuh pun masih gelap lagi, tak hadir pun tak apa. Jadi orang munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hadir semayang yang nampak lah, Zuhur, Asar, Maghrib tu awal-awal tu nampak lagi. Isyak mereka tidak hadir, subuh mereka tidak hadir. Jadi kita harap kita terkeluar daripada sifat orang munafik dan kita masuk dalam golongan orang yang benar-benar beriman. Ya, man amana billahi wal yaumil akhir, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sifat yang kedua, wa aqamas salata, mendirikan salat. Sifat yang ketiga, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Dan sifat yang keempat, walam yakhsha illallah, tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Jadi ada orang dia takut kepada COVID, jadi dia tak datang masjid, surau pasal takut kepada COVID. Ya, jadi kalau kita faham ayat ni, tidak takut melainkan hanya kepada Allah dan COVID.
Ya, Allah saja. Covid kita tak perlu takut. Kerana Covid adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita waspadalah. Jaga-jagalah. Ya, ambillah sebab musabab tu kita ambillah. Ya, kena cucuk muka, pakai pelitup muka ke, jarak jauh sikit ke apa ke, itu kita ambillah sebab musabab. Kita takut pada Covid? Tidak. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebab itu doa yang dibacakan oleh imam tadi itu sangat cantik, ya. Kalau kita amalkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Lam yadurruhu syai', tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan dia. Kalau orang tu dah baca 3 kali pagi, insya-Allah selamat. Kalau kena pun sikit-sikit je lah, ya, sikit-sikit je lah, ya. Kalau kena Covid pun barangkali stage 1 je kot, ya. Kita dah minta perlindungan direct kepada Allah, dan ini adalah jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kata lam yadurruhu syai', tidak mudarat sesuatu tu, siapa kata? Nabi kata. Nabi kata. Jadi makna fadilat ni diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaedahnya tuan-tuan, la fadilata illa ma'a nassin. Dalam kaedah dia tidak ada fadilat kelebihan kecuali ada nas. Ya, nas Quran ataupun nas hadis lah. Kalau saya saja nak reka, ya, siapa dengar kuliah subuh saya pagi ni akan diberi ganjaran syurga, kan? Saya saja reka, tak boleh. Sebab apa yang saya sebut tu bukan nas. Bukan nas, ya. Saya bagi tahu siapa baca doa ni tak akan kena mudarat. Doa saya reka sendiri. Tak boleh. Pasal tak kena mudarat itu satu kelebihan, satu fadilat. Ya. Jadi nak dapat kelebihan fadilat itu mesti ada nas. Jadi doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim ada dalam hadis, dan fadilatnya juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harap kita ada 4 sifat ni supaya kita termasuk dalam golongan yang boleh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma yang saya bimbangnya ialah anak-anak kita tak boleh datang lagi. Anak-anak kita yang muda-muda lah, generasi muda yang umur dia 10 tahun, 12 tahun, 13, 14, 15 ni tak boleh datang lagi ke masjid dan surau. Jadi kira-kiranya generasi muda ni tak datang dari bulan 3 tahun sudah. Ya. Dari bulan 3 tahun sudah tak datang, bulan 3 tahun ni setahun sampai sekarang bulan 10, maknanya dah dekat setahun 7 bulan lah. Setahun 7 bulan anak-anak muda tak datang masjid, tak datang surau. Jadi kalau benda ni berterusan lagi, penyakit ni berterusan, larangan budak-budak muda tak boleh datang masjid surau berterusan, ya, setahun lagi, 2 tahun lagi, ya. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana generasi yang membesar dalam keadaan tidak datang ke masjid dan ke surau, ya. Umur 12 tahun tak pernah datang, sembahyang jemaah tak datang, sembahyang jemaah tak datang, aktiviti masjid apa pun tak boleh datang, kan. Jadi lepas dia umur dia 15 tahun, dia dah tak mesra dengan masjid. Ini satu perkara yang perlu diberi perhatian besar. Jadi kita harap pihak berkuasa dapatlah cari jalan bagaimana nak buka balik masjid surau kepada anak-anak muda, dan kita pula yang jaga masjid surau, bila dah dibenarkan nanti carilah jalan, ya, buat aktiviti apa pun untuk tarik anak-anak muda ni berada semula di masjid dan juga surau, ya. Baik, tuan-tuan dan puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya nak bicarakan sikit berkenaan dengan beberapa perkara berkenaan dengan babi. Kuliah subuh tapi cerita babi atau cerita bab ikhlas dan sebagainya, ya. Tak apa, kita nak cari
keluasan, ya, keluasan dari sudut ilmu, ya, keluasan yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bagi haji yang ada buku ni muka surat 64, iaitu muka surat 64, Islam mengharamkan umatnya memakan daging babi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas kamu bangkai. Jadi haram ni haram apa tuan? Haram Allah taala sebut umumnya haram, tapi haram ni haram apa? Adakah haram tengok? Misal kita kata emas, ya, wa hurrima ala dhukuri ummati atau kama qala, emas itu diharamkan ke atas lelaki umat Nabi. Haram apa? Haram tengok? Dah. Haram beli? Dah. Lelaki boleh beli emas, boleh simpan emas. Haramnya ialah haram memakai. Lelaki dia haram, tapi tak sebut dalam tu. Kita tafsir sendirilah. Wa hurrima, diharamkan emas ke atas lelaki, maksudnya haram pakai. Tidak haram membeli, tidak haram melihat emas, ya. Tidak haram menyimpan emas. Jadi sama juga dalam ayat ni, diharamkan ke atas kamu bangkai. Adakah haram tengok? Tidak. Ayat ni berbicara soal makanan, ya, soal makanan. Maka maksud ayat ni diharamkan ke atas kamu bangkai, yakni makan bangkai. Waddama, dan diharamkan ke atas kamu makan darah. Walahmal khinzir, dan diharamkan ke atas kamu daging khinzir. Dan diharamkan ke atas kamu binatang yang disembelih lain daripada Allah Subhanahu, bukan kerana Allah, disebut nama bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya kita sembelih demi Jesus, demi Nabi Isa, sembelih demi dewa sekian kita sembelih, bukan nama Allah, ya. Haram, ya, sembelih. Kalau yang tak sembelih tak apa. Yang tak sembelih dia pecahkan buah kelapa. Pecahkan buah kelapa, dia adalah nazar kau apa demi dewa sekian-sekian. Yang tu tak apa, kita ambil makan tak apa. Nyok kelapa tu. Ya, pasal apa? Pasal itu tidak disembelih. Yang disembelih itu bila sebut nama selain Allah, maka itu jadi haram, ya. Kelapa-kelapa yang rakan-rakan kita beragama Hindu dia pecahkan, sebenar apa, dipawali ke atau pusam ke, itu tidak disembelih. Itu tidak sembelih. Jadi buah kelapa yang banyak di jalan tu, kalau kita nak ambil bisnes, kutip balik, kita nak buat santan, tidak ada masalah. Hukumnya adalah harus, kerana dia tidak disembelih. Allah Ta'ala sebut wa ma uhilla, ya, binatang yang disembelih. Bukan binatang, bukan benda yang dipecahkan. Binatang yang disembelih. Uhilla, disembelih. Jadi sini dalam ayat ni, dalam masalah babi disebut lahmal khinzir, daging babi. Bagaimana dengan lemak babi? Bagaimana dengan tulang babi? Kita buang semua daging, tinggal tulang saja. Allah cuma haramkan daging babi. Jadi ini sup apa? Sup tulang babi, daging tak ada, halal. Allah haramkan daging saja. Lahmal khinzir, daging babi, ya. Jadi bagaimana benda yang lemak, yang bukan daging lah, bukan lemak, kulit babi, tulang babi dan sebagainya. Jadi para ulama berijtihad, ya, majoriti para ulama berijtihad bahawa keharaman babi tidaklah terhad kepada daging sahaja, ya. Walaupun dalam nas ni disebut daging, tetapi tidaklah dimaksudkan daging sahaja.
Ya, tidaklah dimaksudkan daging saja. Ini pandangan majoriti ulama. Ya, pandangan majoriti ulama. Jadi keharaman itu merangkumi keseluruhan haiwan itu sendiri. Ia disebut daging kerana ia adalah bahan paling penting sebagai makanan. Jadi ayat ini cara keharaman bangkai, keharaman darah, keharaman haiwan yang disembelih sebut nama selain Allah, dan keharaman daging babi, cara makanan. Jadi orang tak makan tulang kan? Tak makan tulang. Jadi maksudnya ialah dia dalam bicara makanan, maka disebut bahan yang paling utama iaitulah daging. Jadi sinilah ulama menyebut kaedah zikrul ba'di wa iradatul kulli. Zikrul ba'di wa iradatul kulli. Saya kalau boleh, kalau ada whiteboard nanti ni start sikit tulis, ya. Tak depan ni pun tak apa, senang. Ustaz datang dia nak tulis ke apa kan. Jadi boleh cantik sikit. Perbincangan kita tu boleh nampak lah kalau kita ada tu. Jadi ni terawang awak, saya corner sana, saya corner sini sana. Maaf, Ustaz tahu. Jadi kalau tulis tu lari mana pun, ni ada. Kita patah balik sini. Contoh lah kan. Itu pentingnya ada whiteboard depan ni, ya. Saya lupa nak bagi tahu kat imam. Jadi zikrul ba'di wa iradatul kulli. Zikrul ba'di maksudnya kaedahnya sebut sebahagian maksudnya semua. Sebut sebahagian maksudnya semua. Ya. Macam kita lah. Saya kata kita ajak orang, kita pelawar orang makan nasi. Kita ajak dia datang rumah, buat apa? Jomlah makan nasi. Makan nasi saja kan, nasi dengan lauk. Jadi kita tak pernah kata jomlah datang rumah makan nasi, ada lauk ayam, lauk daging, lauk ikan, ada ayam oren. Tak ada. Kita cuma pelawar datang rumah makan nasi. Adakah kita jamu nasi saja? Tidak. Kita jamu nasi dengan lauk dan sebagainya lah, lengkaplah kita jamu tu. Tapi kenapa kita kata ajak datang rumah makan nasi? Kita sebut sebahagian, tapi maksud kita banyak lagi. Zikrul ba'di wa iradatul kulli. Sebut sebahagian, nasi je kan, nasi je. Jadi yang maksud kita lagi. Jadi kalau orang tak faham ni, dia datang makan nasi sajalah kan. Datang makan nasi dan lauk. Tuan rumah ajak makan nasi je, lauk tak ajak kan. Kan? Jadi dia tak ambil lauk. Pasal apa tak ambil lauk ni? Dia ajak makan nasi je, dia makan nasi je lah. Jadi ini kaedah. Kaedah ni ada dalam amalan kita. Ada dalam amalan kita, dalam budaya Melayu pun macam tu, budaya Arab pun macam tu. Dia sebut sebahagian, maksudnya semua. Jadi bila dia bahasa Quran ni bahasa Arab, Quranan Arabiyah, Quran bahasa Arab, maka bila dalam ni disebut daging babi, perlu dipahami dalam konteks bahasa Arab dan juga budaya Arab. Bagaimana mereka menggunakan bahasa tersebut, ya. Baik, Quran dan Arabiyah, Quran dalam bahasa Arab, ya. Jadi tapi ada pandangan ulama dia tak ambil macam tu. Ada pandangan ulama dia kata yang haram tu daging je, yang lain tu halal. Kulit babi halal. Ada. Tapi saya ingat itu bukan pandangan majoriti lah. Kita tak amal lah. Itu kalau di luar negara tu, kalau tak silap ada jaket kulit babi ke? Kan? Ada jaket kulit babi kan? Dan ada orang Islam di luar negara dia pakai, tak ada masalah. Maksud apa? Tak haram. Tak haram dia kata, yang haram daging je. Kulit tak haram. Ada pandangan yang sebegitu. Tapi kita pegang kepada majoriti, dan itu yang kita pegang dalam negara kita kan. Bayangkan tu imam kita pakai jaket subuh-subuh, pakai jaket kulit babi kan. Kita tengok elok sangat ni tu imam kan, jaket apa ni? Tengok kulit, ni jaket kulit babi. Baru sudah sembahyang semua, letih tak. Jadi ni kita ambil pandangan yang harmoni lah, ya. Yang harmoni dalam negara. Baik, kemudian jika makanan yang halal bercampur dengan daging babi, ia menjadikan makanan halal sebagai haram. Bercampur antara yang halal dengan yang haram, biasanya dia dikira sebagai haram.
Karena kaedah idza ijtama'al halalu wal haramu ghullibal haram. Apabila berhimpun antara halal dan haram, maka dimenangkan yang haram. Dimenangkan yang haram. Dia masak daging goreng, ada daging lembu sembelih halal, masak sekali dalam tu daging babi 4-5 ketui kan. Jadi bila berhimpun halal dengan haram, maka dimenangkan yang haram, tak boleh makan. Kita tak boleh ambil daging lembu tu saja, keluarkan daripada belanga yang campur dengan babi tu, tak boleh. Pasal kaedah dia macam tu, dimenangkan. Kalau tak campur tak apalah. Maknanya dia masak kan, setengah hotel tu dia sediakan yang halal dengan non halal. Yang non halal, yang halal yang ni kan, yang halal yang ni daging ayam, daging lembu dan sebagainya, ayam sembelih elok lah. Ni bahagian non halal, daging babi. Dia tak campur. Masak tu Allahu a'lam lah. Masak tu macam mana cara masak tak tahulah kan. Tapi kita katakan masak tu asin lah. Yang ni halal, yang ni non halal, tak campur. Maka kita duduk hotel tu, kita makanlah yang halal tu. Tak ada masalah kan, tak ada masalah. Tapi bila bercampur maka dimenangkan yang haram, ya. Dan ulama-ulama berbeza pendapat mengenai hukum menggunakan bekas atau alatan makanan seperti piring, pinggan, gelas, ya, kuali dan sebagainya yang digunakan untuk masakan daging babi, ya. Adanya kuali guna untuk goreng daging babi. Boleh tak lepas tu kita gunakan untuk goreng telur? Lepas dia goreng daging babi, kita goreng telur, kan. Pinggan tadi dia dah gunakan untuk letak daging babi. Lepas dia guna, kita tak ada pinggan, kita pun ambil pinggan dia, kita basuh sikit-sikit, kita gunakan pula untuk makanan kita, bubur lauk dan sebagainya, ya. Ini ada beza di kalangan para ulama, ya. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menarik. Satu hadis bagaimana seorang sahabat dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini menyatakan, kami berada di bumi ahli kitab, di kawasan ahli kitab. Wa innahum ya'kuluna lahmal khinzir wa yashrabuna al-khamra. Mereka makan daging babi dan mereka minum arak. Makan daging babi dan minum arak. Fa kaifa nasna'u bi aniyatin? Bagaimana kami nak buat dengan bejana-bejana mereka, pinggan-pinggan mereka, kuali-kuali mereka dan sebagainya, ya. Kuali yang digunakan untuk masak daging babi, pinggan yang diletakkan daging babi, ya. Masuklah kita ni cawan gelas yang maknanya tadi dia makan daging babi, minyak tu ada lagi lemak-lemak minyak tu, dia pun minum sikit. Bismillah. Jadi kalau kita test DNA, ada DNA babi kat sini kan, ada lagi tak DNA babi ni kalau test ni kan. Jadi boleh tak kita pergi minum? Kita pergi minum, ada lemak-lemak babi sikit, dia makan babi dengan arak kat sini, ya. Jadi sini menarik panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi sebut, illam tajidu ghairaha farhaduha bil ma. Kalau kamu tidak dapati yang lain, tak ada kuali yang lain, kalau ada kuali yang lain, gunakanlah kuali yang lain. Kalau ada pinggan yang lain, gunakanlah pinggan yang lain. Jangan gunakan pinggan tu, jangan gunakan kuali tu, ya. Nak goreng telur, gunalah kuali yang lain. Jadi maknanya kalau hotel tu patutnya dia ada bahagian halal, bahagian tidak halal. Ini untuk masakan halal, kuali dia, pinggan dia dan sebagainya, masakan halal. Ini kuali itu tidak halal, ya. Sepatutnya ada asli itulah. Kalau kamu tidak dapati
bejana yang lain, bekas yang lain. Kalau ada, gunakan yang lain. Kalau tidak ada, farhaduha bil ma, maka basuhlah bekas tersebut, kuali tersebut dengan air. Watbukhu fiha, dan masaklah dalam bekas itu. Lepas basuh tu masak, boleh masak. Jadi kita nak goreng telur, dia baru goreng babi, habis goreng babi, kita ambil, bubuh dalam sinki, letakkan air, letak sabun, basuh sikit. Adakah kena sentuh? Kena sentuh, kena cari air tanah pula, bubuh, situ ni ada khilaf, ada beza di kalangan para ulama. Jadi nak tengok sentuh ataupun tidak, kita tengok pandangan yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al Majmu'. Imam Nawawi, Imam Nawawi sebut, wa'lam anna ar-rajiha min haythu ad-dalil annahu yakfi ghaslatun wahidatun bila turab. Dan ketahuilah bahawa yang rajih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari sudut dalil, bahawa memadai sekali basuh tanpa tanah, tidak perlu sentuh dengan tanah. Itu pendapat yang rajih dari sudut dalil, tidak perlu sentuh dengan tanah. Jadi dari dia goreng babi, kita pun ambil, bubuk air, bubuk sabun sikit, macam basuh biasa lah, basuh biasa. Lepas tu kita pun tak atas api tu, panaskan, buah minyak, goreng telur. Jadi dia makan babi, kita makan telur. Kan? Boleh. Kuali yang sama. Kuali yang sama. Kuali yang sama. Katalah anak-anak kita duduk luar negara kan, duduk dengan kawan non-Muslim satu rumah. Kongsi kuali, kongsi pinggan dan sebagainya. Boleh ambil, pandangan ni boleh ambil. Di keluasan fiqh Islam ni dia banyak pandangan. Kalau kita terdesak, jadi sekarang kita tak terdesak, tu usah pakai lagi lah, kan? Kita ada banyak pilihan lagi. Jadi kalau terdesak, pakai je lah pandangan ini, kan? Anak-anak kita duduk luar negara dan sebagainya. Jadi basuhan sekali saja tanpa tanah. Wa bihi qala aktsarul ulama'i alladhina qalu bi najasatil khinzir. Inilah pendapat kebanyakan ulama yang berpendapat dengan najisnya babi itu. Kebanyakan ulama pendapat itu. Wa hadha huwal mukhtaru li anna al-asla adamul wujubi hatta yarid asy-syar'u. Inilah pendapat yang terpilih. Pendapat yang terpilih, basuh sekali je tanpa perlu tanah, kerana asalnya tidak ada kewajipan hingga datang dalil syarak. Jadi tak ada syarak suruh sangat tentu, tidak ada dalil, maka itulah yang dipilih oleh para ulama. Ini mudah bagi kita. Jadi kita pergi makan restoran, kan? Yalah, restoran tu halal lah, tapi yang datang makan tu macam-macam orang, kan? Yang datang makan babi, pas makan babi dia pakai sudu, dia makan mie goreng, dia pakai sudu kat restoran, kan? Tadi pukul 12 dia makan nasi dengan babi, pukul 4 dia makan mie goreng, lemak-lemak tu ada lagi, gigi tak gosok lagi, kan? Dia makan sudu, dia minum teh ke apa ke, kan? Jadi kita pergi makan pula, lepas dia makan pukul 4 petang, pukul 4.30 kita pula makan sudu yang sama, kan? Sudu yang dia masuk ke mulut dia. Kan? Jadi macam mana keadaan kita? Lemak tu ada sikit lagi tu, lemak babi tu. Jadi dah basuh dah. Dah basuh dah, Dah basuh dah, tak basuh selesai lah. Selesai lah. Dah basuh dah, selesai. Sekali basuh, walaupun tanpa tanah, sudah tinggal selesai. Jadi kita tak perlu nak memperjuangkan apa orang panggil sudu Muslim. Jadi kedai ini sudu Muslim, orang Islam je boleh pakai. Kita tak perlu perjuangkan itu. Ini cawan Muslim, ini pinggan Muslim. Tak, campur je. Pasal apa? Pasal dia bukan direct babi satu, dia bukan direct. Dia bukan letak babi direct, dia cuma babi kat rumah dia lah, tapi dia makan tu melekat sikit-sikit tu, kita tak perlu kacau. Yang keduanya dah basuh. Dah basuh. Jadi tak perlu kita nak timbul syak ragu-ragu. Boleh pakai ke sudu ni, tak boleh pakai, kan? Pasal macam-macam orang makan kat kedai ni, pinggan ni boleh ke tak boleh, cawan ni boleh, tak perlu kita pertikaikan.
Ya, kerana sudah dibasuh. Bila dibasuh sudah selesai. Ini pendapat aksarul ulama, kebanyakan ulama. Dan pendapat ni memudahkan kehidupan. Ya, saya bimbang sebut ni lagi tuan-tuan tak lalu makan kedai orang. tak lalu makan kedai, susah kan? Tak boleh nak makan kedai kan? Nak makan kedai bawa sudu sendiri. Kan? Nak makan kedai bawa cawan sendiri. Jadi ini tuan-tuan menyusahkan, menyukarkan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Jadi syarak ni dia nak memudahkan kehidupan kita. Ya? Jadi sebab itu bila pandangan-pandangan ni kita nak cari yang senang kepada majoriti masyarakat. Untuk warak tak apa. Untuk peribadi tak apa. Peribadi kita tak mau makan, kita nak bawa sudu sendiri, itu peribadi kita, silakanlah. Tapi kalau kita nak bagi pandangan yang tuan-tuan kena bawa sudu sendiri, kena bawa cawan sendiri bila makan kat kedai, yang tu menyukarkan kehidupan Islam, yang tak boleh. Sebab itu bila fatwa ni mufti dia kena toleransi, dia kena bagi pandangan yang senang diamalkan, ya, yang senang dia. Sebab itu mufti gelaran dia kita panggil sahibus samahah, orang yang bertoleransi, samahah. Dia cari hak mudah sikit. Kalau mufti jenis keras, jenis wara', dan mufti tu memang kena wara' lah. Tapi dia bagi pandangan ikut hukum wara'. Yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, yang tu haram. Jadi sukar kehidupan orang Islam. Mufti dia wara', tapi bila dia nak bagi pendapat, dia kena bagi pendapat yang sederhana, yang ringan, supaya senang kehidupan masyarakat. Ya? Jadi inilah yang saya nak sebutkan sedikit sebanyak berkenaan babi dalam kehidupan kita bersama orang non-Muslim. Ya? Jadi kita saling menghormati hak dia, dan dia juga menghormati hak kita. Maka kita harap kita dapat hidup dengan baik dan dapat hidup dengan aman, dengan harmoni. Ya? Sekadar itulah untuk pagi ini. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala